Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat Ramadan saya ucapkan kepada Ustazah dan semua hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke program Select Talk siri yang ketiga yang dibawakan khas oleh Pusat Kecemerlangan dan Kepimpinan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Baiklah, untuk siri yang ketiga pada hari ini, anda bersama dengan saya, Farah Iliana Muhammad Anwar, Presiden Persatuan BPLB Thinkers, selaku moderator yang akan menemani anda sehingga ke penghujung acara. Jadi Alhamdulillah hari ini kita telah pun memasuki 15 Ramadan. Alhamdulillah pejam celik dah 15 Ramadan kan. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana kita bersama dengan tetamu undangan yang Masya Allah cukup saya hormati. Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan mengupas sebuah topik yang saya kira begitu sinonim lah dengan kemuliaan bulan Ramadan, dan topik ini insya-Allah sangat dekat dengan jiwa sidang penonton sekalian, iaitu Al-Quran Surat Cinta dari Tuhan. Jadi bagi yang sedang menonton secara langsung di FB Select UUM, sila tekan butang share supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita, pensyarah ataupun ahli keluarga yang akan dapat manfaat insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan majlis ilmu Taman-Taman Syurga pada pagi ini, molek kiranya kita berkenalan dulu dengan tetamu istimewa kita, Ustazah Nazirah Abu Bakar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Farah? Alhamdulillah sihat. Gugup sikit pagi ni Ustazah. Selamat datang Ustazah ke Select Talk pagi ni. Ustazah sihat juga? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Berseri-seri Ustazah pakai tudung merah jambu tu. Kegemaran saya tu Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, Ustazah sedang berkhidmat sebagai pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda Universiti Islam Antarabangsa dan seterusnya melanjutkan pengajian sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ustazah Nazirah Abu Bakar mempunyai 2 karya penulisan, iaitu Soal Jawab Fiqh Wanita dan Tazkif An-Nisa. Dan di samping itu, Ustazah juga merupakan seorang panelis Mingguan Wanita di Astro dan penyampai solat agama di Radio IKIM dan RTM. Masya Allah Ustazah memang hebat lah. Jadi terima kasih Ustazah kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Baik, jadi kita dah berkenalan dengan tetamu undangan kita dan saya yakin banyak sangat manfaat dan butir ilmu yang kita dapat perolehi pagi ni. Jadi buat penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada Ustazah, sila tanya soalan, jangan lepaskan peluang ini ya. So, anda bolehlah tinggalkan soalan anda di ruangan komen. InsyaAllah jika berkesempatan kita akan bacakan kepada Ustazah. Dan untuk makluman semua penonton hadirin sekalian juga, QR code bagi merit dan markah PBU akan disiarkan di hujung acara. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Okey. Jadi Ustazah, topik kita pada pagi ini adalah Al-Quran Surat Cinta daripada Tuhan. Bila kita bercakap tentang surat cinta kan, kebiasaannya Ustazah, dia famous di kalangan golongan yang sedang bercinta, golongan yang berbalas surat-surat cinta. Bila kita dapat surat cinta tu kita rasa berbunga-bunga lah kan. Tapi jika kita diberikan kefahaman, sebenarnya setiap daripada kita ni dah pun diturunkan satu surat cinta yang sangat agung, iaitu Al-Quran. Jadi Ustazah, mengapakah Al-Quran ini dianggap sebagai surat cinta daripada Tuhan, dan adakah surat cinta ini relevan untuk semua manusia? Silakan Ustazah. Baik, bismillah wa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya adinda saya yang dikasihi, semangat orangnya, Masya Allah. Dengar dia cakap tu rasa macam tak puas, rasa macam nak suruh dia jadi panel je kan. Adinda Farah, mudah-mudahan kita doakan ya, Allah permudahkan urusan pembelajaran, grad dengan cemerlang, insya-Allah jadi orang yang bermanfaat. Amin. Ya amin ya rabbal alamin Ustazah. Baik, terima kasih juga kepada Select UUM, Masya Allah, ni luar biasa ni kita sebut ni, center yang kita kata apa, bukan sekadar nak membangunkan pelajar tetapi bagi ruang dan peluang untuk pelajar kita ni potensi dia dimaksimumkan. Jadi kita harapkan mudah-mudahan ya adik-adik yang berada di kampus khususnya ambil manfaat sertai Select ni untuk bina diri waktu di universiti ni dan keluar nanti jadi orang yang lebih baik lagi pada masyarakat, insya-Allah. Sebab pengalaman saya lah Farah ya,
bila kita banyak terlibat di kampus, inilah yang hari ini menjadikan kita lebih tahu macam mana nak bergaul dengan orang, macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang, macam mana kita nak buat kerja bila duduk di pejabat nanti. Sebab tu adik-adik khususnya yang waktu ni mungkin ada yang duduk tengok dengan kita pagi ni duduk sekejap, ya, jangan lepaskan peluang join persatuan-persatuan macam ni supaya semua ni nanti dia tidak jadi pembelajaran dalam kelas, tapi pembelajaran di luar kelas yang akan bantu adik-adik, bangunkan adik-adik untuk jadi orang yang lebih baik. Contoh, sebelum kita masuk mukadimah tajuk kita ni Farah, ya, nak cerita pengalaman dengan adik-adik. Saya dulu Alhamdulillah ijazah pertama bahasa Arab di UAE. Kita mengaji bahasa Arab dalam Malaysia je adik-adik. Nak masuk UUM dulu tapi UUM tak sudi waktu tu. Tak gurau je. Nak masuk UUM tapi tak cukup syarat nak masuk UUM agaknya. Jadi masuk ke UAE. Bila masuk ke UAE ni, dia punya first language dia tu, mother tongue dia tu adalah bahasa Inggeris. Bahasa kedua dia adalah bahasa Arab. Jadi bila duduk di UAE, walaupun kita mengaji dalam negara, Alhamdulillah saya ambil manfaat belajar bahasa Arab di UAE, dan hari ni dengan kita kata dengan peluang ataupun dengan ruang untuk join persatuan-persatuan bahasa Arab, contoh dululah di kampus kan. Bila dah keluar ni adik-adik, Alhamdulillah ini semua jadi satu jadi satu kelebihan untuk kita bila kita masuk bekerja. Alhamdulillah saya boleh join jadi penterjemah Majlis Tilawah Quran Antarabangsa, boleh jadi penterjemah, pernah jadi penterjemah kepada Maisuri Agung, kepada isteri, kepada Perdana Menteri bila datang wakil-wakil daripada negara Arab dan sebagainya. So semua ni dengan pengalaman yang kita dapat di kampus lah. Alhamdulillah saya dah pergi ke beberapa buah negara, pergi ke Dubai, pergi ke Saudi, pergi ke Algeria, Oman pun Alhamdulillah dah sampai. Semua ni Alhamdulillah dengan pengalaman daripada kampus. Jadi sebab tu adik-adik yang masih di kampus ambil peluang. Okey, tapi hari ni kita bukan cakap pasal adik-adik di kampus, tapi kita cakap pasal surat cinta dari Al-Quran. Sebab hari ni kita dalam bulan Ramadan, dah 15 pun. Kan, pejam celik, sedar tak sedar dah 15. Perasan tak? Bila sampai 15 ni, tuan-tuan puan, ramai orang dia akan sampai fasa dia rasa letih. Letih macam mana? Masuk awal Ramadan dia semangat, kan? Qiyamul Lail dengan tarawihnya. Bila masuk hari ni kita sebut fasa yang tengah ni adalah fasa untuk kita struggle. Fasa di mana kita akan mula start dah rasa letih. Letih nak, kalau yang perempuan letih nak siapkan pakat untuk buka puasa. Yang kalau yang tengah belajar letih nak tarawih esok dengan nak kelas lagi. Kenal pula sekarang kelas online dan sebagainya. Maka semua dia akan menyebabkan keletihan. Maka hari ni sempena dengan 2 hari lagi kita akan sambut Nuzul Quran. Bulan yang disebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana turunnya Al-Quran. Maka bila kita sebut bab Quran ni, ada orang kata Al-Quran ni adalah surat cinta daripada Tuhan. Apa makna surat cinta ni? Kenapa ada istilah surat cinta dari Tuhan? Sebab bila kita cakap bab surat cinta ni, kita kena tengok macam mana kondisi orang yang dalam keadaan percintaan. Farah dah kahwin ke? Belum Ustazah. Jauh lagi perjalanan. Jauh lagi. Single but available ke single but not available ni? Not available also. Complicated biasanya kan? Kalau status tu complicated. Okay, baik. Biasa orang kalau bercinta ni tuan-tuan puan, macam mana kondisi mereka? Dia jadi rasa teringat dekat orang tu kan. Orang-orang lama kita dia kata makan tak kenyang, makan tak kenyang, tidur tak basah, tidur tak lena, mandi tak basah. Baik, apa maknanya tu? Kita jadi macam teringat tak keruan, kan. Lepas tu kalau kita kata ni zaman dululah surat cinta. Hari ni kita pakai WhatsApp, hari ni kita pakai email dan sebagainya. Tak ada surat dah macam dulu-dulu. Kalau surat ni, apa yang ada dalam surat tu? Pesanan-pesanan, betul tak? Nak bagi tahu kata dia rindu pada kita. Kan orang mencinta kan? Kalau kita tulis surat kat orang, kita bagi tahu kata kita rindu dekat dia, kita bagi tahu kata kita apa yang kita buat, kita bagi tahu pesanan-pesanan kat dia apa yang dia jangan buat. Maka sama. Cuma ajaibnya surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak sama macam surat cinta biasa. Sebab tu, tuan-tuan puan, kalau ada ruang dan peluang, belajarlah bahasa Arab. Kenapa? Sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kalaulah kita tak boleh nak faham bahasa Arab itu,
maka cara faham Quran itu takkan sama dengan cara kita baca buku bahasa Melayu. Kenapa novel yang tebal-tebal kita boleh habiskan dalam masa 2-3 hari? Novel apa hari ni yang famous? Rindu Separuh Nyawa. Contoh lah kan. Kita boleh baca novel yang tebal-tebal dalam masa 2-3 hari. Paling-paling lama seminggu. Sebab apa? Kita faham. Dan kita rasa seronok. Kita tahu dia punya kronologi. Kita tahu pergerakan daripada chapter ke chapter. Kita rasa seronok. Tapi bila baca Quran, kenapa tidak ada feel? Sebab kita tak rasa cinta yang ada in between orang yang hantar dengan kita yang terima. Kita sebut surat cinta daripada Allah ni sebab apa? Sebab dalam surat cinta tadi, dalam Al-Quran tadi, Allah sebut macam-macam benda. Ada di sana pedoman kepada kita macam mana nak beramal kalau kita susah. Kalau kita rasa sedih sangat, nak buat apa yang aku nak tapi Tuhan tak bagi. Kita study tapi tak dapat fall flat. Contoh, macam mana kita nak buat? Ada tak Al-Quran beri panduan pada kita? Ada. Kita rasa sedih sangat. Kita rasa kita nak dekat orang ni, crush dekat dia kan. Kita tengok itu, kita rasa nak. End up, dia kahwin dengan perempuan lain. Contoh, kita rasa sedih. Macam mana Al-Quran guide kita? Ada dalam tu Tuhan tunjuk pada kita. Jadi dalam Al-Quran ni, kata Quraisy Shihab, Dr. Quraisy Shihab, ini salah seorang yang dia ada tafsir dia sendiri. Dia sebut apa? Dalam Al-Quran itu ada 3 perkara. Yang pertama, ada petunjuk berkaitan dengan akidah, ada petunjuk berkaitan dengan akhlak dan ada petunjuk berkaitan dengan hukum hakam. Maknanya apa? Dalam Al-Quran tu komplit. Tinggal lagi hari ni kita nak sembang. Kenapa kita tak rasa ada di sana ayat-ayat cinta daripada Tuhan? Sebab apa? Satu, sebab kita tak faham. Kan bahasa dia bahasa Arab. Ustazah, kami takkan nak belajar semula daripada bahasa Arab. Kan? Baik. Dia faham dengan nak ni 2 benda yang berbeza. Yang pertama, sebelum faham tu mesti nak dulu. Berapa banyak orang yang boleh bercakap Arab, boleh memahami bahasa Arab tapi tidak hendak buka pun Al-Quran yang didatangkan dengan bahasa Arab. Sebab tu hari ni, tuan-tuan dan puan, kita sebut yang pertama, mesti nak dulu. Nak baca, nak tahu dan kita sebut apa? Nak amal. Ini yang lebih penting daripada kita sebut. Bila ada setengah orang, contoh macam hari ni masuk bulan Ramadan, orang tanya mana lebih penting, khatam Quran ke faham Quran? Kalau Farah pilih yang mana? Nak khatam ke nak faham? Saya akan pilih untuk faham, Ustazah. Baik. Dalam masa yang sama kita catch up yang khatam tu. Baik. Dua-dua kata ulama sama kepentingan dia. Ada orang dia mampu untuk khatam, maka silakan, tafadhalu, boleh silakan nak khatam. Tapi jauh lebih baik lagi adalah bukan sekadar kita khatam, tapi datang bersama dengan kita faham. Faham ni apa maknanya tuan-tuan puan? Contohnya macam ni. Bila kita baca Quran, contoh ya. Dalam Al-Quran selalu kita sebut macam ni lah hidup kita tuan-tuan puan. Allah tak bagi semua benda yang kita nak. Kan? Kita nak sangat supaya kita ni dapat pasangan yang baik. Tapi Allah tak beri kita pasangan yang baik. Macam mana kita nak faham, macam mana kita nak ambil pengajaran daripada Al-Quran? Seorang ilmuwan namanya Al-Hakim. Dia kata apa? Dia kata jika kamu ingin berbicara dengan Allah, maka dirikanlah solat. Maknanya kita nak cerita, ya Allah masalahku macam ni. Ya Allah, aku dah buat segala terbaik dah. Tapi keluarga aku tak hargai aku, ya Allah. Aku dah usaha dah macam ni, tapi kawan-kawan aku tinggalkan aku, sisihkan aku, ya Allah. Cerita dengan Allah, maka kata Al-Hakim, dirikanlah solat. Dan dia kata, kalau kamu ingin mendengar Allah berbicara denganmu, maka bukalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita ni kan, kalau kita tak cerita pada orang, kita nak dengar orang cakap kat kita. Maka kalau kita nak dengar Allah cakap pada kita, maka kata Al-Hakim, buka Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ajar pada kita saat kita nak sesuatu, tapi kita tak dapat macam yang kita dapat. Contohnya buka dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran,
Ni surah yang kita kata apa, jarang lah kot orang baca kan. Kalau dalam semayang tu biasa kita baca Qul huwallah, kita baca Inna a'tayna. Salah ke salah? Tak salah. Silakan. Tak ada masalah. Itu surah favourite. Jarang-jarang kita dengar orang yang bila baca sembahyang tu dia baca Ali Imran. Itu jarang-jarang, luar biasa. Di UM mungkin ada, insya-Allah. Tu kita kena carilah siapa tu. Baik. Bagaimana dalam surah Ali Imran, Allah ajar kepada kita cerita berkenaan dengan satu keluarga, pasangan suami isteri yang daripada tidak anak, minta dengan Allah nakkan anak, Allah berikan anak, tetapi anak itu tidak seperti yang mereka impikan. Imran ini orang yang biasa-biasa tuan-tuan puan. Dia bukan Nabi. Dia orang yang biasa-biasa tapi disebut oleh ulama' dia ini orang yang saleh. Dia orang saleh. Isterinya nama Hannah binti Faqud, sebagai ulama kata Faqudah, orang yang salihah. Dua-dua bila orang yang saleh dengan salihah ini, dia nak sangat supaya anak yang lahir nanti jadi khadam di Baitul Maqdis. Apa kata Hannah dalam dalam ayat Al-Quran? Allah sebut, Hannah kata apa? Waktu anak tu dalam perut, dia kata inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia kata, wahai Allah, aku nazarkan apa yang ada dalam perut aku ini untuk jadi petugas Baitul Maqdis. Nak jadi petugas Baitul Maqdis ini, tradisinya kata mestilah orang laki-laki. Kemudian apa yang jadi? Allah tak beri apa yang mereka nak. Allah beri apa? Bila dia beranak, kemudian falamma wada'atha, bila mana Hannah beranak. Hannah kata apa? Rabbi wada'tuha. Dia kata apa? Rabbi inni wada'tuha untha. Dia kata, wahai Allah, ni kalau tuan-tuan puan nak cari, boleh cari dalam ayat daripada 32 sampai 37. Ini satu pengajaran yang cukup baik kalau kita nak belajar bagaimana Tuhan nak didik kita dengan kisah-kisah percintaan, untuk kita belajar bagaimana nak bawa dalam hidup kita ni. Ada benda yang kita nak tapi kita takkan dapat. Dia kata apa? Apa kata Hannah tadi? Rabbi inni, wahai Tuhan, wahai Allah, aku beranak anak perempuan. Apa jawab Allah? Allah tak tahu ke Hannah dengan Imran ni nak laki-laki? Tahu, macam dengan kita lah. Allah tak tahu ke kita nak 4 flat? Tahu. Allah tak tahu ke kita malam-malam kita stay up? Tahu. Allah tak tahu ke kita ni baca jenis last minute? Contoh. Allah tahu. Tapi kenapa Allah tak bagi apa yang kita nak? Sebab apa? Allah jawab dengan ayat-ayat selepas tu. Bagaimana Allah nak didik kita bila mana Allah bagi musibah pada kita, kita sabar. Kemudian macam dengan cerita Hannah, dia sabar, dia redha. Lepas tu Allah jawab apa dalam ayat-ayat yang seterusnya? Fataqabbalaha. Allah terima Maryam tadi, hasil daripada kita kata keredaan seorang mak, hasil daripada kesabaran seorang mak, walaupun dia tak dapat anak lelaki macam yang dia nak, dia sabar, dia redha. Allah kata apa? Fataqabbalaha biqabulin hasanin. Allah terima Maryam itu dengan penerimaan yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Yang ni kita sebut tu tuan-puan. Sebab tu kalau kita ada masalah ni, buka Quran. Cuma itulah namanya manusia, betul tak? Kadang-kadang time kita ingat tu, kita buka lah. Time kita seronok, kita lupa. Cuba tanya diri kita hari ni. Kenapa orang lebih suka tengok cerita Korea berbanding dengan buka Quran je tak? Tengok cerita Korea tu mungkin jauh. Orang-orang UUM saya ingat tak tengok lah kot cerita Korea kan. Dia mungkin tengok Forum Perdana Awak Islam contoh kan. Baik, contoh mudah lagi. Kalau tengok movie tu macam jauh sangat. Kenapa orang lebih suka tengok Facebook, tengok Instagram, tengok Twitter, tengok YouTube daripada tengok Quran? Sebab apa? Cuba tanya diri kita. Sebab apa kita rasa macam tu? Sebab apa? Sebab dia ada feel, dia ada sense of belonging. Kan? Baru 2-3 minit kita buat status, tutup sat, kita sebut media sosial kita tu, naik notification. Bila naik notification, kita rasa apa? Kita rasa teruja. Kita rasa nak tahu apa yang dinotifikasikan. Kita nak tahu.
Maka rasa nak tahu, rasa teruja itu yang hari ni hilang dalam diri kita daripada Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan puan, kita sebut bagaimana Al-Quran ajak kita. Nabi Sulaiman, bila mana dia bawa satu rombongan bala tentera yang terdiri daripada, kata-kata ulama, terdiri daripada binatang dan juga manusia. Nabi Sulaiman ni kan dia satu-satunya Nabi yang boleh menguasai banyak, kita kata makhluk dalam kerajaannya. Satu ketika dicerita dalam surah An-Naml, ketika mana dia bawa kerajaan dia, bawa bala tentera dia ni sampai ke Wadi Namlu, sampai ke lembah semut, dia dengar, ni kisah yang masyhur, tuan-tuan mungkin pernah dengar. Dia dengar apa? Dia dengar, dia kata satu ekor kita panggil apa, permaisuri semut bisik, bukan bisik, mungkin dia kata sebut kepada anak-anak buah dia ni masuk dalam sarang kamu sebab Sulaiman dengan tentera dia nak lalu. Quran ajak pada kita tuan-tuan. Ni. Bila Sulaiman dengar, dia buat apa? Dia tersenyum dengar ni permaisuri semut kata. Kemudian dia sebut apa dengan Allah? Dia kata Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Dia kata apa? Ni sebab tu kita kata kalau kita mengaji bahasa Arab, kita faham Quran tuan-tuan. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhan aku, auzi'ni ni kalau dalam bahasa Arab ni kita terjemah sebagai alhimni. Alhimni ni maknanya wahai Tuhan aku, berilah rasa kepada aku untuk bersyukur kepadamu. Sebab tu rasa tu penting tuan-tuan. Rasa nak bersyukur, rasa nak baca Quran, rasa nak buka Quran, rasa nak semak Quran, ini tak semua orang akan dapat. Maka sebab tu bila kita baca doa hari-hari kan, saya selalu sebut, kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita baca wahai Allah, berkatilah kami pada rezeki yang kau berikan kepada kami. Yang kita makan dekat kafe UM tu, kita nak makan, kita baca Allahumma barik lana. Ramai orang merasakan bila dia baca wahai Allah berkatilah rezeki kami pada apa yang kau kurniakan tu, dia duk ingat rezeki yang dia nak jamah pada sepinggan nasi ada depan mata dia. Walhal kata ulama, rezeki itu lebih luas, lebih besar lagi. Rezeki sihat, rezeki umur yang panjang, rezeki kesihatan yang baik, rezeki anak-anak, rezeki pasangan, macam-macam dalam rezeki. Maka kata ulama, ramai orang yang minta supaya Allah berkat pada sepinggan nasi yang dia makan, tetapi dia lupa nak minta dengan Allah, wahai Allah berkatkan umur yang kami miliki hari ini. Berapa banyak orang yang dapat umur yang panjang 40, 50, 60, tapi Allah beratkan lidah dia untuk baca Al-Quran hari-hari. Berapa banyak orang yang Allah beri kepada dia umur yang panjang, tetapi dalam umur yang panjang dia tidak dapat berkat untuk solat di awal waktu. Tak semua dapat. Maka sebab tu, yang mungkin sebagai pada soalan yang pertama ni, mungkin bila kita sebut ini surat cinta daripada Allah, tuan-tuan puan, yang minta dengan Allah supaya kita ada rasa cinta, ada rasa nak, ada rasa teruja, ada rasa nak baca Al-Quran. Maka sebab tu kita sebut di awalan ini, ya, nak baca Quran dengan kemampuan untuk membaca Al-Quran itu dua perkara. Nak perlu mendahului kemampuan. Ada orang dia boleh baca tapi dia jarang baca Quran. Ada orang bacaan dia merangkak-rangkak tapi Allah gerakkan hati dia untuk baca Al-Quran. Maka sebab tu tuan-tuan puan, doa banyak-banyak, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah gerakkan hati kita ini jadi orang yang nak baca Al-Quran. Wallahu a'lam. Farah dah kenal Farah? Ya, sabar. Okey, jadi di dalam Al-Quran itu seperti yang Ustazah kata, terdapat berita gembira, terdapat pedoman dan peringatan, namun kita tidak begitu akrab dengan Al-Quran kerana kita hilang rasa tu kan Ustazah. Jadi ya Allah, semoga Allah anugerahkan kita jiwa yang bersih, jiwa yang sentiasa digerakkan untuk mendekati dan memahami Al-Quran, insya-Allah. Jadi kita langsung ke soalan yang kedua. Jadi Al-Quran ni adalah kitab suci, kitab cinta daripada Sang Maha Cinta Allah Al-Wadud. Justru boleh ke kalau Ustazah ceritakan kepada kami tentang keindahan Al-Quran dan tanda cinta serta kasihnya Allah terhadap hamba-Nya di dalam Al-Quran, insya-Allah. Silakan Ustazah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita nak sebut
tanda cinta Allah kat kita ni tuan-tuan puan banyak. Tak terbilang di akal kita. Nak kata banyak tu macam mana? Cuma kadang-kadang kita tak nampak. Kan? Antaranya yang pertama, cintanya kat Allah kat kita ni, Allah turunkan dekat kita Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya Allah tak biar kita ni hidup dalam kesesatan. Sebab Al-Quran kata apa? Dalam surah yang pertama, yang kedua dalam Al-Quran yang kita baca. Kan? Pada surah yang kedua, ayat yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah jadikan kita ini Al-Quran, berikan pada kita ini Al-Quran untuk jadi, kita sebut apa? Petunjuk kepada kita, nak tuntun kita daripada kita sesat seorang-seorang. Sebab tu orang kalau kasih pada kita tuan-tuan, dia akan bagi tanpa harap balasan. Allah bagi kat kita hari ni, siapa yang untung? Kita. Kita tak nak baca. Allah rugi tak? Tak rugi sekupang pun orang Kedah kata. Yang rugi siapa? Kita. Allah tak perlu pun dekat kita ni tuan-tuan. Tapi kita ni yang perlu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu dalam ayat yang lain disebut dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah. Selalu bacakan hari Jumaat. Saya ingat Masjid UM pun buat tiap-tiap hari Jumaat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allah kata apa dalam surah As-Sajdah ni? Allah kata Al-Quran itu sebenarnya dia datang kebenaran daripada Allah untuk tujuan bagi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Supaya apa? La'allahum yahtadun. La'allahum ni makna dia, la'alla ni kalau bahasa Arab ni, maknanya tak semua orang akan dapat. Ada orang dapat petunjuk, ada orang tak dapat petunjuk. Sebab tu kalau kita hidup hari ni, kita tengok ada yang non-Muslim, ada yang Muslim. Ada orang dapat petunjuk, dapat Islam, ada orang tak dapat. Hak Islam tu pun sendiri. Ada orang yang kita kata hidup dia dalam keadaan Allah jaga dia. Maknanya dia tak buat benda-benda maksiat dan sebagainya. Ada orang yang kita kata apa? Dia diuji dengan ni, tidak tutup aurat dan sebagainya. Maka sebab tu kita sebut ni. Dia ada dua-dua pihak yang dalam Al-Quran ni Allah kata apa? La'alla. Sebab tu kalau kita adik tuan-tuan puan jumpa perkataan la'alla ni, maknanya apa? Tak tentu lagi dapat. Sebab apa tak tentu dapat? Sebab pilihan tu atas tangan kita. Kalau kita nak baca, kita dapat. Kalau kita tak nak ambil, kita tak dapat. Maka sebab tu kalau tengok ayat puasa kan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alla. Sekali lagi Allah guna la'alla. Sebab tu kalimah-kalimah dalam Al-Quran ni kalau kita mengaji tuan-puan, ya Allah, luar biasa makna dia. Dia bukan macam biasa-biasa. Contoh macam dalam bahasa Melayu kan. Bila kita mengaji bahasa Melayu ni kan ada kelab debat ni kan, ucap. Macam tu. Dia ajak kita untuk public speaking. Kita bercakap dalam bahasa Melayu ni makna dia direct. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Contoh. Pada perkataan tidak, bahasa Melayu ni kalau tidak ni, orang Kedah kata dak lah. Dak. Kan? Tak. Habis-habis. Kalau dalam bahasa Arab, tidak itu dia ada banyak makna. Contohnya perkataan la. La ni makna dia boleh jadi dak, boleh jadi berubah. Dia ada perkataan lam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian dia ada perkataan ma. Kemudian dia ada satu lagi perkataan lan. Lan ni, lan tadillu contoh tu dalam hadis Nabi SAW. Bila ada perkataan lan, makna dia lil abad, tidak sampai bila-bila. Sebab tu kita kata Masya Allah ni, bukti sayang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita Al-Quran, yang dengan Al-Quran tu sepatutnya kita bawa dia dalam hidup kita untuk beramal. Tapi hari ni tuan-puan, cuba tengok berapa banyak orang yang jauh daripada Al-Quran. Berapa banyak orang yang bila disebutkan Al-Quran, kita tak mengenal Quran tu tuan-puan. Bila ditanyakan dalam Al-Quran tu ada apa, kita tak tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Tahu tak? Dalam Al-Quran ni dia ada 1/3 kisah yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Kenapa sebut kisah? Kadang orang kita ni kita suka baca kisah-kisah orang dulu. Pasal apa aku je kena? Kan? Contoh. Dalam Al-Quran Allah bagi 1/3 kisah untuk kita belajar. Bukan kita seorang kena, orang lain pun kena. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami beri suruh dia puasa, dan Allah cerita bukan sekadar kita, orang sebelum kita pun kena puasa. Tengok macam mana Quran ajak kita. Kemudian dalam Al-Quran juga
Tengok bagaimana Allah nak bagi tahu kata cintanya Allah kat kita ni dalam Al-Quran. Ada ayat Allah bertegas suruh kita buat. Dalam Al-Quran ada ayat yang Allah larang kita buat. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang Allah pujuk kita. Apa makna pujuk ni? Dia panggil ayat taslih. Ayat pujuk ni, ni macam tadi tu kan. Kita kata, bukan kita je kena, orang sebelum kita pun kena. Bahkan orang sebelum kita kena lebih teruk lagi daripada kita. Contoh, kadang-kadang kita doa sama masalah kita banyak, tuan-puan. Kadang-kadang tu lah nak kata, kita hidup kita ni, kalau kita pandang kiri dan kanan dengan buka hati, baru kita akan rasa betapa syukurnya hidup kita ni. Macam hari ni, kita rasa susahnya puasa dalam musim PKP. Kan ni, kes pula makin bertambah. Bila jadi macam ni susah, kita tak boleh rentas negeri, kita rasa jauh dengan mak ayah kita, kita rasa nak balik jumpa pun tak boleh. Tapi tuan-puan, kalau kita pandang keliling, kita tengok bagaimana bukti-bukti yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam hidup kita, tuan-puan. Tengok, kita rasa susah hati jauh dengan mak ayah kita, tapi kita masih boleh berhubung dengan telefon. Kita rasa susah hati, mungkin anak kita duduk di asrama dan sebagainya, kita rasa tak boleh nak kontak. Tapi tuan-puan, tuan-puan, kalau kita tengok bagaimana kitaran hidup ni ajar kita. Tengok sahabat-sahabat kita di Indonesia, bila jadi Nanggala, tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 kan. Kita tengok, kita rasa sedihnya 53 orang prajurit tenggelam sekali dengan kapal tu. Kita rasa sedih. Tapi sedih kita tu, nak kata tadi kita rasa sedih kerana kita jauh dengan mak ayah, dengan anak, bini dan sebagainya. Tapi sedih kita tu takkan sama dengan sedih macam orang-orang yang Allah uji dengan tragedi Nanggala 402. Sedih kita boleh angkat telefon mak ayah. Tapi sedih orang-orang, saudara-saudara yang terlibat dengan kru Nanggala tu. Sedih yang tidak ada apa-apa yang boleh menghubungkan mereka kembali. Maka sebab tu Al-Quran ajar kita dalam surah Al-Mulk. Allah kata apa? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita ni dia putar kot tu, tuan-tuan. Allah kata dia jadikan hidup dan mati ini untuk diuji. Liyabluwakum, siapa dalam kalangan kamu yang paling baik amalnya. Maka kita tengok, kita belajar daripada orang kiri dan kanan, tuan-tuan. Barulah apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tu, dia akan membekas dalam diri kita. Mungkin hari ni kalau tanya kat kita, kenapa kita tak boleh rasa kasih Allah tu dalam hidup kita? Kenapa kita tak boleh nampak nikmat yang Allah bagi dalam hidup kita, tuan-puan? Sebab apa? Pertama, sebab kita sibuk nak tengok apa yang ada dekat tangan orang. Kenapa Farah ni boleh dapat macam ni? Kenapa Farah ni ada muka yang cantik? Contoh, kalau kita rasa kita tak serak lah, contoh. Kenapa Farah dapat macam ni? Kenapa dia jadi pengerusi? Kenapa dia jadi presiden? Kita sibuk nak tengok apa yang ada dekat tangan orang. Kenapa Bersyarah ni dia tulis research tak banyak mana tapi dia dapat prof, contoh lah, mungkin dalam konteks universiti kan. Kita tak puas hati ke orang, kita duk tengok apa yang ada kat tangan orang, kita terlupa dekat tangan kita ni ada banyak yang Tuhan bagi untuk kita syukur. Kita terlupa. Maka sebab tu kita susah nak rasa bahagia, sebab tu kita susah nak rasa sebenarnya Tuhan sedang memberi sesuatu kepada aku, sebab kita sibuk tengok apa yang ada kat tangan orang. Sebab tu tuan-tuan, kita perhatikan, kalau kita nak rasa apa yang Allah bagi dekat kita ni melalui Al-Quran, terutamanya kena buka hati, belajar untuk jangan pandang apa yang ada di tangan orang, tengok apa yang sedang kita nikmati hari ni. Syukur Alhamdulillah, walaupun kita tidak dapat profesor contoh, tapi kita masih ada pekerjaan tetap. Dalam keadaan hari ini ramai orang dibuang kerja kerana COVID-19. Syukur Alhamdulillah, walaupun kita struggle, mungkin adik-adik struggle belajar di kampus dalam keadaan online dan sebagainya, at least adik-adik kita masih boleh belajar. Kan? Berapa banyak orang yang tercicir, berapa banyak orang yang jahil, kerana apa? Kerana tak ada ruang dan peluang untuk belajar. Maka kita yang ada ruang sebegini, Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak dengan Allah, tu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi kita susah nak rasa ini ada bukti-bukti bukti-bukti cinta daripada Allah, sebab ni hati kita ni, kita kata apa, hati kering. Mungkin hati kita ni, kita mati hati kita ni, kata ulama. Macam mana mati hati kita ni? Orang bagi nasihat tak boleh nak dengar.
Dah tak mau dengar nasihat orang, Quran pun tak nak baca. Maka sebab tu kata ulama, nak lembutkan hati, nak jernihkan semula jiwa kita ni, mesti dengan cara kita buka Quran, baca Quran. Dia sampai tahap kita faham Quran itu tuan-puan. Contoh bila kita semayang. Semayang ni pun satu hal lah kan. Orang bila semayang ni, ramai orang yang bila semayang dia sekadar menjadi adat dan ritual. Ritual je teman-teman. Kita buat sebab kita rasa ni arahan, kita kena buat. Dia tak feel benda tu. Sedangkan kalau kita nak rasa benda ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saat kita angkat takbir tu, kita sebut Allahu Akbar, segala masalah yang ada atas dunia ni, bila kita sebut ya Allah Maha Besar, sepatutnya jiwa kita rasa tak ada yang lebih besar daripada masalah ni melainkan Allah. Maka macam tu Al-Quran ajak. Maka saat kita bacakan Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Patutnya waktu tu kita rasa syukur atas apa segala nikmat yang Allah bagi kat kita ni. Syukur Alhamdulillah kita duduk di sini tuan-tuan. Tapi itulah, kita ni manusia yang lemah, yang banyak salah silap. Kadang-kadang ada kita makan benda-benda yang kita tak tahu haram ke halal ke. Banyak makan benda yang syubhah dan sebagainya. Kita banyak buat benda-benda yang tak boleh buat. Sembahyang pun dilambat-lambatkan. Maka mungkin inilah yang menyebabkan kita tak boleh nak rasa betapa Allah Subhanahu Wa Taala dah pun banyak hantarkan nikmat-nikmat untuk kita rasa ini semua kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin sebagai akhirnya untuk pusingan kedua ni, bila kita sebut nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-puan, banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebut innallaha huwas samiul alim, innallaha ghafurur rahim. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebut sifat dia. Perasan tak? Kenapa Allah sebutkan sifat tuan-puan? Sebab bila kita buat dosa, Allah kata innallaha ghafurur rahim. Allah tu Maha Pengampun. Allah sebut dalam Quran. Dan kata Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata Allah akan ampunkan dosa manusia ni selama mana matahari tidak terbit daripada barat. Allah beri ruang dekat kita ni untuk pendosa. Kalau dia buat dosa di siang hari, Allah tunggu dia taubat di malam hari. Kalau dia buat dosa di malam hari, Allah tunggu dia taubat di siang hari. Berterusan benda tu sampailah hatta sehingga mana matahari itu terbit daripada maghribiha, daripada sebelah barat. Maka sebab tu baiknya Allah Ta'ala tuan-puan, Allah bagi ruang dan peluang pada kita untuk taubat. Itu belum lagi kalau kita ditimpa musibah. Kalau kita ditimpa musibah, Allah sebut innallaha huwas samiul alim. Allah Ta'ala maha tahu, maha mendengar. Allah tahu tak kita susah? Tahu. Allah dengar tak kita minta? Dengar. Sebab tu kita sebut ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Al-Quran cerita, cuma kadang-kadang kita ni tuan-puan degil. Kita tak nak buka hati kita. Tak tahulah apa jadi dengan hati kita ni. Allah beri ruang, Allah beri peluang, tapi kita je tak nak ambil. Maka mungkin kita boleh kata datang bulan Ramadan tahun ni tuan-puan, ya belajarlah untuk buka hati, belajarlah untuk buka jiwa kita ni, untuk kita pandang segala nikmat yang Allah beri pada kita ni, untuk kita bukakan mata kita, tengok Al-Quran, untuk kita rasakan hidup kita ni, hidup sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang begitu besar cintanya. Kan? Lebih daripada kasih seorang mak kepada seorang anak. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustazah, saya jadi sebab sangat bila dengar Ustazah punya perkongsian tu kan. Betul lah. Bila kita tanya apakah tanda kecintaan Allah terhadap kita, kita lupa yang sebenarnya Al-Quran tu sendiri, turunnya Al-Quran tu sendiri adalah tanda cinta. Belum masuk lagi dekat ayat-ayat, dekat peringatan yang Allah bagi tahu dia sangat pengasih, pengampun semua kan. Tapi biasalah kita ni manusia, kita memang sangat lemah. Kita nak bergantung kepada amal kita pun, amal kita sangat sedikit. Nak bergantung kepada kita punya kudrat kita pun tak banyak. Jadi sebagai hamba, saya ingat ada satu doa yang ada seorang insan yang sangat saya kasihi, Puan Jannah, dia pernah ingatkan kepada saya untuk saya baca doa ni lepas solat, iaitu doa yang ya Allah bantulah aku dalam berzikir kepadamu, dalam mengingatimu, dalam mensyukuri nikmatmu dan dalam melakukan ibadah yang baik kepadamu. Jadi kita kena sentiasa ulang doa tu untuk kita perbaiki diri kita dan
kehidupan ibadah kita secara keseluruhan. Jadi Ustazah, untuk kita memelihara Al-Quran dengan baik, kita kena jaga juga cara bacaannya, ikut cara bacaan yang sebenar kan. Dan Alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad, kita dianugerahkan dengan contoh terbaik iaitu baginda sendiri. Jadi Ustazah, bagaimanakah cara junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah ini membaca Al-Quran? Adakah Rasulullah mempunyai kaedah-kaedah yang tertentu dalam membaca Al-Quran supaya kita dapat, supaya penonton semua dapat dengarkan dan mengambil take note lah macam mana nak cara baca Al-Quran dengan betul, insyaAllah. Silakan Ustazah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-puan, sekali lagi topik Quran ni benda yang sepatutnya dekat dengan hati kita. Tetapi hari ni dia jauh dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita tak ambil dan kita bawa dalam hidup kita. Maka kalau kita perhatikan pada cara bacaan Al-Quran, selama ni kita baca hak turun-temurun nak kita mengaji daripada kafar sekolah rendah dulu ya Farhan. Hak tu guna kita ajak dulu. Kalau orang Kelantan dia sebut zaman Japat Tonggek, Japat Tonggek tu lah dia bawa sampai hari ni. Kita tak ada usaha nak tambah baik, kita tak pernah buka pun cari macam mana sebenarnya cara Nabi SAW baca. Ada kaedah-kaedah tertentu yang disebutkan dalam kitab, antaranya dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, dan juga sebut juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Banyak lagi lah kalau kita nak tengok kitab-kitab tuan-puan. Disebut dalam kitab-kitab ini bagaimana Nabi SAW yang pertama bila dia baca Quran tu dia baca dengan jelas. Macam orang bila berdebat kan. Bila berdebat ni dia punya ayat dia mesti jelas. Fakta yang dibawa mesti jelas apa benda yang dia nak sampaikan. Dia tak boleh kita pi kono nak pi balik sik tapi dia pusing sampai kot sintuk contoh kan. Pusing kot sintuk padahal dia boleh balik dekat kot baling kan contoh. Maka Nabi SAW diceritakan dalam satu ketika seorang sahabat nama dia Ya'la bin Mamlak, dia cerita apa? Dia kata dia pernah tanya kepada Ummu Salamah. Dia kata dia tanya Ummu Salamah macam mana cara Nabi SAW baca Quran. Maka apa kata Ummu Salamah? Ummu Salamah kata فَإِذَا هِيَ تَنْعَتْ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا. Apa makna dia? Ummu Salamah kata, Ummu Salamah ni soalan dia siapa dia pula tuan-tuan puan? Banyak sungguh dia sebut nama-nama Ummu Salamah ni siapa? Ummu Salamah ni isteri Nabi. Siapa lagi isteri Nabi tuan-tuan puan? Ya Allah, tadi dah kata Quran jauh dah pada hidup kita. Isteri Nabi siapa lagi? Isteri Nabi pun kita tak berapa nak tahu. Maka sebab tuan-tuan puan nak cerita kata ni, jauhnya kita dengan bukan sekadar Al-Quran. Dengan orang hak Al-Quran diturunkan pada dia pun kita jauh tuan-tuan puan. Isteri Nabi ada berapa orang? Ni pekat tulis kat ruangan komen. Berapa orang kita tengok betul tak betul. Kita bukan dalam rancangan ustazah tanya, ustazah lah jawab. Saya tanya, tuan-tuan puan jawab. Saya cuba letak tengok. Tak apa, ni canggih dah boleh Google. Google lah tengok berapa orang isteri Nabi. Salah seorang isteri Nabi ni nama dia Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa dia? Ummu Salamah ni seorang janda yang dinikahi Nabi sesudah meninggalnya suami dia. Ummu Salamah ni ada sejarah. Bila suami dia meninggal, dia minta dengan Allah. Dia kata apa? Dia kata Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Minta dengan Allah, wahai Allah, bagilah pahala kepadaku atas musibah yang menimpa aku dan gantikanlah ia dengan satu yang lebih baik. Kalau tuan-tuan buat aksiden sebagai contoh, ada masalah anak-anak tak sihat dan sebagainya, apa-apa musibah, baca doa ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hadis saja pada kita. Bila Ummu Salamah baca doa ni, dia minta supaya Allah gantikan suami dia dengan sesuatu yang lebih baik. Maka Allah makbulkan doanya. Allah datangkan Nabi SAW sebaik-baik manusia untuk ganti suami dia yang telah pun meninggal dunia. Baik. Ummu Salamah kata apa? Dia kata فَإِذَا هِيَ تَنْعَتْ, bila mana Nabi SAW baca Quran mufassaratan harfan dia kata. Nabi bila baca ni dia baca dengan jelas perkataan demi perkataan. Maknanya apa? Kita hari ni kita baca kelang kelibut tuan-tuan. Kalut nak ligan apa? Tak tahu macam ada benda kita nak kejar. Dia kata mentang-mentang nak khatam 30 juzuk bulan Ramadan ni. Dia tak peduli tengok dah. Dia yang penting dia nak laju. Macam kena ligan anjing dia kata. Laju dia punya baca. Jadi jangan lagu tu. Sebab Nabi SAW ni disebutlah hadis. Nabi baca satu-satu.
Maknanya jelas kita dengar. Orang kalau dengar pun kita kata kita faham apa yang disebut Alhamdulillahirabbilalamin. Ni tak dengar, berdesuk sampai ke hujung. Jadi jangan betul. Yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bila dia baca, dia tengok panjang pendek huruf yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Maka sebab tu, tuan-tuan puan, tengok kita hari ni. Ada orang boleh baca Quran tapi dia tak tahu panjang pendek hukum tajwid dalam Quran. Kita kenal tak tuan-tuan puan mad asli, kita kenal tak mad arid li sukun, kita kenal tak mad aiwat, kita kenal tak mad lazim kalimi muthaqqal, kenal tak? Kenal. Tapi bila suruh tunjuk, lambat sikit saja. Tengok. Macam mana Nabi SAW bila seorang sahabat datang tanya, seorang sahabat nama dia Qatadah. Qatadah dia kata dia pernah tanya kepada Anas bin Malik. Ni sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi SAW. Dia tanya apa? Dia tanya macam mana cara Nabi SAW baca Quran? Maka apa jawab Anas? Dia kata apa? Qala maddan. Nabi ni baca dengan cara dia tengok panjang pendek hukum tajwid tu. Kita hari ni tuan-puan, hak ikhfa' pun dia jadi izhar, hak izhar pun dia jadi ikhfa', tu tunggal terbalik habis. Jadi tengok penting untuk kita mengaji tajwid. Itu belum lagi sebut kita kata apa, makhraj huruf, tempat keluar huruf. Ada orang bila baca tajwid dia main sebat asal sampai kat hujung. Contohnya banyak kesalahan yang dibuat. Berselisih huruf. Contoh kita baca alladhi, zal, makhraj zal di mana tuan-puan? Keluar gigi, lidah terkeluar daripada gigi tu, zal kan kalau kita boleh sebut. Dia sama dengan huruf zal, itu huruf zai. Maka bila kita baca dia jadi bezanya allazi dengan allazi. Siratal lazi. Sama tak? Sama dengar di telinga. Makna dia lari tak? Lari tuan-tuan puan. Huruf zal dengan huruf zai itu lari maknanya. Jadi bayangkan kita duduk semayang selama ni Fatihah kita tu tak betul, Allahu Akbar, ruginya kita tuan-tuan. Sebab tu pergi cari orang untuk tahsinkan bacaan. Di select dia untunglah. Cik Hafiz ni orang yang kita kata apa, dia tahu Quran dan sebagainya. Jadi kalau tak tahu nak rujuk, pergi cari Cik Hafiz. Cik Hafiz dengar Ustaz saya baca Quran ni, boleh tak semak Ustaz bacaan saya? Cik Hafiz ni boleh sebab dia imam ni. Jadi betul carikan orang untuk betulkan bacaan kita tuan-tuan puan. Tak mau kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya Allah, salah selama ni. Bayangkan kita duduk depan Allah nanti, bawa bakul amal kita, tengok-tengok, ya Allah kita semayang selama ni tuan-tuan puan tak sah. Sebab apa? Bacaan kita tidak betul. Dan kita pun tak ada nak pergi cari betul. Duduk depan Allah, ya Allah aku semayang 60 tahun, ya Allah rupanya bakul amal aku tak penuh, ya Allah. Dah lah tak penuh. Ada pula dalam hidup tu duk mengumpat ke orang, kata orang tu orang ni. Maka kita jadi orang yang Nabi SAW sebut apa? Muflis di akhirat. Sudahlah pahalanya tidak ada. Dia ambil pula dosa orang, tanggung bawa gendong di belakang. Wal'ayyadzubillah. Maka sebab tu kita bimbangnya kita duduk depan Allah. Ya Allah, apa kita nak bawa depan Allah ni tuan-tuan puan? Sembahyang kita pun lebih kurang. Quran kita pun jauh sekali. Puasa ala-ala kadar. Apa kita nak bawa tunjuk dekat Tuhan ni? Puan-puan. Maka sebab tu kita sebut kesempatan untuk ada baca Quran ni, baca elok-elok. Baik, yang ketiga Nabi SAW bila dia baca, dia dia berhenti. Maknanya dia tidak baca dengan contoh kalau Fatihah tu sedapah 7 ayat, tidak. Disebutlah satu hadis Nabi SAW sekali lagi daripada Ummu Salamah, dia kata apa Nabi SAW bila dia baca, yaqta'u qira'atahu. Bila dia baca ni maknanya dia potong-potong ayat yang dibaca. Contoh bila Nabi baca Alhamdulillahirabbil alamin, thumma yaqifu, disebut dalam hadis Nabi berhenti. Kemudian thumma yaqulu, kemudian Nabi kata Ar-Rahmanir Rahim, thumma yaqifu. Sebutlah hadis dia baca Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Nabi berhenti. Sama macam kita bila kita baca, hari ni kita sebut Quran kita dah mudah tuan-puan. Ada baris, ada titik, ada tanda waqaf di hujung. Maka pada tempat waqaf itu berhenti. Itu yang cara Nabi SAW buat. Kemudian yang keempat, Nabi SAW bila dia baca Quran tu, dia baca dengan suara pelan dan kadang-kadang suara yang derah. Bila masa Nabi baca dengan suara yang derah? Contoh, dalam satu keadaan ketika mana dalam, kalau tuan-puan tengok kan, sirah Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Disebutlah hadis Nabi SAW waktu dia tunggang unta
nak sampai nak masuk ke Fathul Mekah tu Nabi baca dengan kuat ayat Quran surah Al-Fatih. Kan dalam Quran kan ada surah Al-Fatih. Tentu memang perasan ada surah Al-Fatih. Kalau tak perasan Nabi buka Quran sekali. Ada satu surah selepas surah Muhammad itu namanya surah Al-Fathu. Maka surah itu yang Nabi SAW bila masuk ke Fathul Mekah tu Nabi baca dengan kuat sampai orang lain dengar, sahabat-sahabat dengar Nabi baca ayat tadi. Maka kita ni bila kita baca Quran maka tak ada masalah, nak baca kuat boleh, nak baca pelan boleh, nak baca surah yang lirih pun boleh, tak ada masalah. Dan akhir sekali Nabi SAW bila baca Quran dia baca dengan suara yang indah dan merdu. Jadi dekat mana disebut dalam satu hadis ketika mana Al-Barra ni bila dia nak sembahyang Isyak, kemudian dia dengar Nabi SAW baca surah At-Tin. Kemudian bila dia baca At-Tin tu disebut bahawa dia kata aku tak pernah dengar suara orang yang lebih merdu daripada suara yang sedang membacakan surah At-Tin itu, yakni Nabi SAW. Maka kita hari ni kalau kita baca Quran tu bacalah, kita kata apa, bacalah sedap-sedap sikit. Walaupun suara saya tak sedap Ustazah, tak apa, dia tak semesti sampai kita jadi juara Akademi Quran, tunggu nak baca sedap dah. Kita baca sendirilah. Nak baca sedap ni mesti dengan cara kita tartil, kemudian kita baca apa, pelan-pelan, dia tidak laju. Kalau laju tu dia tak jadi. Maka sebab tu ini cara Nabi SAW yang mungkin kita boleh rikaskan banyak lagi sebenarnya. Kalau kita nak tengok hari ni, nak compare dengan kita tuan-puan, kita baca Quran lagu mana, ikut dan kita teka-teka kita pasal nak baca, kita buka tu pun belum tentu hukum tajwidnya betul kan. Sebab tu kita ambil hari ni dengan inisiatif program yang dibuat hari ni untuk kita duduk set tuan-tuan, kita semak balik kat mana sebenarnya Quran dekat hati kita ni, kat mana sebenarnya Quran ni dengan pengamalan kita hari ni. Kalau masih jauh tuan-tuan, hari ni 15 Ramadan, belum terlalu terlambat untuk kita bawa dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Macam Ustazah cakap tadi, kita perlu baca Al-Quran dengan tartil. Walaupun daripada kecil kita dah belajar Al-Quran, kita dah belajar dekat sekolah menengah dengan ibu bapa. Walaupun kita rasa bacaan kita tu betul, tapi kita kena izinkan diri kita untuk belajar semula. Belajar semula Al-Quran tu. Perhalusi, makhraj dan ilmu tajwid. Dan kalaupun kita rasa macam kita tak nak baca Al-Quran sebab bacaan kita tersekat-sekat, tak apa. Rasulullah kata bacalah walaupun merangkak, kerana dalam riwayat Muslim ada pun yang membaca Al-Quran dan tersekat-sekat di dalamnya ada 2 pahala. Jadi pahala untuk kita membaca dan pahala kerana kita berusaha ya Ustazah. Jadi marilah kita ambil semua pengajaran yang Ustazah sampaikan sebentar tadi, kita contohi bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran supaya kita mendapat pahala sunnah tu insya-Allah. Jadi Ustazah, soalan yang ketiga, dalam kita menjalani kehidupan yang amat sibuk hari ini, seperti Ustazah sendiri pun yang menggalas banyak tanggungjawab dan banyak tuntutan komitmen, masya-Allah. Macam mana, bagaimana cara untuk Ustazah hadapi cabaran dan kekangan dalam membaca dan mentadabur Al-Quran? Membaca tu satu dah membaca, nak mentadabur tu pula. Bila masanya Ustazah allocate masa ataupun Ustazah ada kaedah tersendiri dalam mentadabur Al-Quran itu? Okay, silakan tafadhal Ustazah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-puan, kalau nak cakap soal cabaran ni banyaklah. Masing-masing dengan cabaran masing-masing. Saya mungkin kerana kerja saya duduk di Jabatan Agama, mungkin kesempatan untuk tengok Quran tu lebih banyak, sebab macam hari ni kan kita nak cakap, mesti kita buka Quran, kita tengok macam mana Al-Quran bagi panduan pada kita. Yang belajar macam Farah, dia ada cabaran dia sendiri dengan kekangan nak join persatuan, kekangan kita kata masa dengan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi semua orang kondisi masing-masing tuan-tuan. Sama macam pensyarah-pensyarah, dia sibuk dengan research dia, kemudian nak raih markah student lagi, kemudian nak tengok lagi assignment student. Jadi masing-masing cara masing-masing. Cumanya atas semua kekangan-kekangan dan cabaran ni, kita sebut yang pertama, kita sebut asasnya adalah sifat ataupun attitude kita, sikap kita. Sebenarnya orang ni kalau dia dapat 24 jam, kalau nak dipikir tak cukup, memang semua orang tak cukup masa 24 jam untuk kita buka Quran, untuk kita tadabbur Quran. Tapi ada orang-orang yang kalau kita tengok, tuan-tuan tengok ke hari ni, orang-orang yang walaupun sibuk, tapi sibuk dia tu, kita tengok contoh pensyarah kita kan, Cik Hafiz, sibuk dia. Sibuk tapi dia boleh terbit buku, lah masa sama bawa pula orang student pi debat sana sini. Sebab apa? Adakah masa dia lebih daripada kita? Tak, sama. Jadi kenapa dia ada begini? Kenapa dia ada kelebihan-kelebihan sebegini?
Pada saya yang pertama ni, dia atas kita. Kalau kita nak, orang Kedah kata apa? Nak 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Kalau kita nak lah. Kalau kita tak mau, bagilah jalan macam mana pun tak ada. Maka sebab tu kata Allah dalam Al-Quran, "Man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana innallaha ma'al muhsinin." Allah kata, barang siapa yang sungguh-sungguh, jihad ni makna dia sungguh. Kita sungguh-sungguh nak baca Quran, ya Allah. Kita memang hari-hari kita niat nak baca Quran. Minta dengan Allah, ya Allah, hari-hari yang berlalu dalam hidupku ni, ya Allah, jadikanlah aku orang yang baca Quran, tuan-tuan, perempuan. Innallaha sami'. Allah dengar hati kita ni. Kita baru niat, Allah akan buka. Lanahdiyannahum ni maknanya Allah akan buka jalan-jalan. Kalau macam bahasa Arab dia kata, seolah-olah macam ayak. Ayak ni letaklah apa pun atas dia, depan dia. Ada tak boleh lalu kat depan, dia pergi kat tepi celah-celah. Tak boleh kiri, dia pergi kat kanan. Tak boleh kanan, dia naik kat atas. Tak boleh kat atas, dia lalu kat bawah. Maka sebab tu, kalau kita nak, tuan-tuan puan, Allah akan buka jalan. Sebab tu niat banyak-banyak doa, banyak-banyak dengan Allah. Ya Allah, bukakan hatiku, ya Allah, supaya nak rasa baca Quran, ya Allah. Ada orang, ya Allah, hilangkan rasa nak baca Al-Quran, tuan-tuan puan. Wal-ayazubillah. Kita ni cuba tanya diri kita. Tepuk dada kita ni, tengok. Aku ni orang yang Allah jauhkan pada Quran ke? Aku ni pasal apa aku tak mau baca Quran ni? Allah nak palingkan aku daripada Quran ke? Tanya tuan-tuan, tanya. Bila kita tanya tu baru kita akan sedap kat mana kita duduk selama ni. Yang kedua kita sebut cabaran persekitaran. Hari ni kan, smartphone. Tak boleh berenggang daripada smartphone. Dia bawa satu fenomena yang researcher kata, saya Alhamdulillah, saya punya master saya dalam bidang media baru. Kita buat kajian berkenaan dengan pengaruh penggunaan media baru ni terhadap emosi, kognitif dengan tingkah laku, behavior. Hari ni tuan-tuan, dia ada research yang mengatakan social media ni dia bawa satu fenomena sakit mental, nama dia FOMO-phobia, fear of missing out phobia. Kita takut kita tertinggal. Kan? Nak tengok tanda-tanda dia apa dia? Kalau kita tertinggal telefon, kita patah balik. Itu antara simptom-simptom dia. Sebab tu kita sebut ni. Persekitaran kita hari ni, inilah cabaran kita. Macam mana kita nak kuatkan diri kita untuk offkan phone waktu kita baca Quran. Sebab apa? Ni. Bisikan manusia, bisikan jin, bisikan manusia ni. Waktu kita nak baca Quran tu lah, ramai pula orang nak telefon, nak WhatsApp, nak bagi notification di Facebook sebagainya. Maka sebab tu minta banyak-banyak dengan Allah. Supaya kita ni diberikan rasa untuk baca Al-Quran. Dan yang ketiga kita sebut dari sudut kita kata hari ni dalam lambakan, kita kata hari ni nak kata kan, senangnya kita ni lambakan program-program tadabbur dan sebagainya, akhirnya membuatkan orang jadi apa? Ni tenggelam dengan lambakan tu. Ada orang tenggelam. Tenggelam maknanya apa? Banyak sangat sampai akhir sekali tak tahu nak pilih mana, dia tinggal. Maka kita jangan macam tu. Kan tadabbur Quran ni tuan-tuan puan, ya, dia tidak semesti lama, tak semesti sejam. Macam program kita ni sampai sejam. Dia tadabbur Quran ni satu ayat pun dah memadai. Apa makna alhamdulillahirabbil alamin? Apa makna rabbil alamin? Tu nak cari. Kalau kita boleh faham, sebab tu orang Arab ni kalau dia baca Quran kan, kalau kita tengok Imam Masjidil Haram, dia baca sampai dia meleleh yang mata. Kita meleleh yang mata tak baca Quran? Semayang dengan orang baca Quran kan, meleleh ustazah yang mata. Sebab apa? Panjangnya ayat tu imam baca sikit lutut. Orang kita kata apa, orang yang faham Quran ni dia baca Quran tapi dia sampai boleh tahap meleleh yang mata. Kita kat mana kedudukan kita tuan-puan? Ada juga orang yang faham Quran tapi dia jauh dengan Quran. Kan tengok bangsa Arab yang sebelum ni. Tengok Abu Jahal, Abu Lahab, orang Arab. Tapi dia baca bila dibacakan Quran dia tak faham. Faham. Tapi dia jauh dengan Quran, dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu kita kata ni, minta banyak-banyak dengan Allah. Hari ni kita ada lambakan keilmuan ni kita kata yang ada di Facebook, di YouTube, di Instagram. Carilah. Yang pertama dengan Quran ni, asas kita mesti ada mursyid, mesti ada guru dia panggil. Maknanya apa? Orang yang boleh betulkan kita. Orang yang boleh sebut kat kita, ini tak betul. Orang yang ini tadabbur, ini salah. Ini cara membaca ayat ini ditakwilkan dengan cara yang salah contoh. Maka mesti ada guru. Maka nak berdepan dengan sebuah cabaran ni tuan-puan, kita dah sebut tadi ringkas dalam 3 ni, mesti ada rasa nak, mesti ada sifat juhud. Al-juhdu ni dia kata apa? Bersungguh-sungguh. Maka sebab tu
Ya, ada dalam satu hadis Nabi SAW bila ditanya kat Nabi SAW, apakah amalan ayul a'mal ahabbu ilallah, manakah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu taala? Nabi jawab apa? Amal yang sikit tetapi berterusan. Tak apa kita baca Quran sikit-sikit tapi tiap hari kita baca. Kan? Malas baca satu juzuk. Jatuh satu juzuk banyaknya Ustazah, setengah juzuk. Tak mampu setengah. Semuka. Tak mampu semuka, setengah muka. Habis tak mampu sangat setengah muka. Satu ayat pun jadilah. Hari ni Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Tutup. Esok pula baca. Tu habis tu orang kata malah piang tu kan. Tapi kita ni insyaAllah lah kot. Lebih baik daripada yang kita sebutkan tadi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan tu datanglah apa cabaran pun, kalau kita boleh pasakkan dalam diri kita, kita ada nak, kita ada kehendak, maka insyaAllah Allah akan bantu kita. Wallahu'alam. InsyaAllah Ustazah. Jadi yang paling penting tu memang keinginan untuk ada rasa tu. Jadi bila kita dah cuba segala cara, kita dah belajar bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran dan kita pun dah ada guru, bagaimanakah untuk kita menentukan atau apakah tanda-tanda seseorang itu telah jatuh cinta dengan Al-Quran? Silakan Ustazah. Baik, nak sebut tanda jatuh cinta dengan Quran ni apa ya? Mungkin kalau kita nak terjemah dalam bahasa kita sebagai manusia ni, tanda jatuh cinta ni jadi lagu mana tuan-tuan puan? Dia jadi rindu bayang. Apa? Gila bayang. Kan? Kita jadi duk teringat dekat orang tu. Kita hari ni dah kalau kita tutup Quran, satgi kita terbayang tak tuan-tuan puan? Jauh kan? Kalau kita ada buat benda contohnya yang tak patutnya, tak sepatutnya. Contohnya kita kata kita nampak dekat bot dia tulis jangan buang sampah merata-rata. Tapi tak ada tong sampah. Maka kita pun sampah kita tu tisu kecil. Kecil je. Kita rasa macam kalau nak baling, orang tak perasan. Kan? Mai tak rasa Quran tu kata apa? Allah tengok apa yang kita buat. Kalau sampai tahap macam tu tuan-tuan puan, ni tanda-tanda orang yang jatuh cinta lah ni. Maknanya apa? Sampai tahap daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar, dia rasa Tuhan tu ada melihat kita. Ni ihsan ni. Apa dia ihsan? An ta'budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita buat ni seolah-olah kita tengok Allah perhati kita. Kalau tak pun kita tengok, maka sesungguhnya Allah tu sedang perhatikan kita. Maka sebab tu tuan-puan, kalau kita sebut nak tengok tanda-tanda orang jatuh cinta ni panjang lah. Cuma saya nak ringkaskan macam ni. Tengah hari kan, ada orang nak rehat, nak qaidullah sebagainya kan. Baik, saya nak ringkaskan macam ni. Dia tuan-puan, benda ni kita kata dia bermain dengan cinta apa semua ni, dia bermain dengan hati. Benar tak? Kat mana rasa cinta? Dekat hati. Tapi jangan lupa, di hati juga kat situ himpun rasa benci. Dekat mana rasa suka, sayang? Dekat hati. Kat mana rasa tak suka pun duduk di hati. Maka sebab tu kita sebut bila berhimpun dekat hati-hati ni macam-macam benda. Hati tempat ikhlas, hati juga tempat riak. Hati tempat kita rasa seronok, bahagia. Hati juga tempat kita rasa kecewa, putus asa. Hati tempat kita kata berhimpun rasa nak buat. Hati juga tempat datangnya rasa meluat. Maka sebab tu tuan-tuan puan, kita nak bagi jadi kita ni orang yang sentiasa jatuh cinta dengan Allah, mesti dengan cara kita ikat hati kita ni dengan rasa syukur, dan yang kedua mesti banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ada satu doa yang maksur yang diajar pada kita kan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati aku. Waktu kita rasa ya Allah susahnya benda ni, kenapalah aku ni tak boleh buka Quran ya Allah. Cerita dengan Allah. Allah kata apa? Ni'mal 'abdu innahu awwab. Ni ayat yang Allah puji Nabi Ayub. Allah kata apa? Sebaik-baik hamba ini adalah orang yang segala-galanya tu dia pulangkan pada Allah. Maknanya ya Allah, pasal apalah aku rasa susah sangat baca Quran ya Allah. Cerita dengan Allah tentang perempuan. Ya Allah, pusinglah hati aku ni supaya aku nak rasa baca Quran ya Allah. Tu time kita rasa malas nak buka Quran. Time kita rajin, ya Allah, hari-hari dia baca Quran. Sampai orang tegur pun tak mau menyembang sebab dia baca Quran. Contoh, ada hari kita rasa rajin, kita rasa semangat. Kan? Mungkin lepas balik program ni kita rasa semangat baca Quran.
Saat kita semangat tuan-puan, minta dengan Allah, wahai Allah, aku ni tengah semangat seronok baca Quran ya Allah. Jadikanlah benda ni sebagai satu istiqamah, konsisten aku untuk baca Quran ni ya Allah. Minta dengan Allah, pulangkan segala-galanya pada Allah. Maka kalau kita boleh pulangkan semua ni pada Allah tuan-puan, Tuhan yang menjaga hati, Tuhan yang menghantarkan rasa cinta, itu pemilik cinta atas seluruh muka bumi tuan-puan. InsyaAllah Allah akan jaga rasa cinta kita pada Al-Quran. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustazah. Jadi demikianlah tadi kita pun dah masuk pukul 11. Ya Allah sekejap je dah sejam dah rupanya Ustazah. Saya terpegun dengan Ustazah punya perkongsian ni. Jadi apa yang saya dapat simpulkan, kita perlu sentiasa belajar dan berusaha untuk masukkan Al-Quran tu dalam hati kita supaya akhirnya Al-Quran tu jadi kita punya best friend, jadi kita punya rakan cinta. Dan kita juga perlu ada keinginan ni Ustazah, dan kita kena belajar bahasa Arab jika kita berkesempatan supaya kita lebih memahami, sebab kalau kita tak faham, kita tak akan timbulnya rasa itu. Dan jika berkesempatan juga kita perlulah cari guru, cari mursyid untuk kita tahsin, untuk kita cek bacaan kita, dan sentiasalah kita jaga, apa orang kata, jaga hati daripada apa-apa perkara yang boleh menjauhkan Al-Quran daripada hati kita, Al-Quran daripada hati kita. Dan akhir sekali kita perlulah berdoa. Kita berdoa supaya Allah hadirkan rasa itu dan jadikan lidah kita lembut membaca Al-Quran dan diberikan kefahaman insya-Allah. Baiklah, jadi kita dah sampai ke penghujungnya. Saya pasti ada soalan daripada pendengar sekejap. Baiklah, jadi Ustazah nak tanya, bagaimanakah nak datangkan perasaan dan emosi ketika membaca Al-Quran? Dipersilakan Ustazah. Baik, rasanya orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang nak ditanya kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak datangkan perasaan dan emosi waktu kita baca Quran? Macam mana kita boleh rasa kita sayang dekat mak kita? Cuba tanya kat diri kita. Mak kita kan? Kadang mak kita marah kita, pukul kita. Macam kita lah, kita jadi mak ni kan. Kita ada anak, dah marah dia, pukul dia contoh kan. Kadang tu mak ni macam tu lah, bila dia baik dia jadi mam. Bila time main, jadi mainan tu dia jadi monster kan. Kita marah anak kita tu, kita pukul, kita cubit kat dia. Dia tetap, walaupun kita rotan dia sampai berbirat-birat, dia tetap main kat kita lepas tu. Dia tetap main sayang kita, peluk kita. Sebab apa? Sebab ni kita panggil apa? Dia ada rasa sense of belonging. Hidup dia adalah mak ayah dia aja. Mak pukul pun tak apa sebab mak lah mak kita. Maka nak datangkan rasa nak datangkan emosi, nak datangkan rasa perasaan nak baca Quran ni, kita kena ada rasa apa? Al-Quran inilah hidup kita tu buat. Nak lari kot mana? Tak boleh lari. Quran ni lah sebagai kita kata apa? Guide kita. Kan, nak bantu kita, nak tunjuk kat kita, ni dah. Kan, tak ada siapa dah boleh tolong kita tuan-puan. Maka sebab tu disebut dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata kita ni mai atas muka bumi ni seorang-seorang. Kan? Nabi kata walaqad ji'tumuna furada. Kita ni nanti akan pergi kepada Allah seorang-seorang. Tak ada apa boleh bawa kita. Kemudian Nabi kata kama khalaqnakum awwala marrah. Seperti mana kami ciptakan kamu pada kali pertama. Kita beranak dulu kan, kita dilahirkan kali pertama seorang-seorang. Tak ada siapa boleh tolong kita. Siapa yang boleh tolong ni? Kata Nabi SAW, iqra'il Quran, bacalah Quran. Sebab apa? Sebab fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Sebab bila di hari kiamat nanti, Al-Quran ini akan datang sebagai syafaat. Syafi'an itu makna syafaat, bahasa Melayu kita. Bahasa Arab sekali lagi. Apa makna syafi'an ni? Syafi'an ni kalau kita baca dalam surah Al-Fajr, ada satu ayat Allah kata wasyaf'i wal watr. Apa makna wasyaf'i wal watr ni? Demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa makna genap ni? Kalau kita terjemah bahasa Melayu, syafaat tu genap. Apa makna genap ni? Genap ni maknanya yang dipasangkan. Isteri pasangannya suami. Mak pasangannya ayah. Bumi pasangannya matahari contoh. Bintang pasangannya bulan. Maka berpasang-pasang itu syafaat. Kita ni Nabi sebut dalam hadis yang pertama tadi, Nabi kata kita main seorang atas bumi ni. Balik nanti nak menghadap Allah pun seorang. Tapi ada orang-orang yang dia akan ditemankan, disyafaatkan.
Siapa hak syafaat ni? 5. Hak pertama Nabi SAW. Kita ni dengan Nabi SAW, kita kenal tak Nabi tuan-tuan puan? Kenal tak isteri Nabi? Kenal tak anak Nabi? Kan? Dia zaman ni tak macam zaman dulu. Zaman kita dulu ni, ingat lagi tak tuan-tuan puan sekolah rendah? Saya besar dengan lagu macam ni lah. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum dan Siti apa? Siti Farah. Ni dia Siti Farah. Siti Ruqayyah. Nah, kita mengaji dulu kan. Baik. Ni kita sebut yang pertama, kita ni kalau tak kenal Nabi, Nabi bolehkah bagi syafaat kat kita tuan-tuan? Selawat pun tak. Ya Allah, ya Tuhan. Tang mana kita nak minta syafaat Nabi. Yang kedua, syafaat daripada para malaikat. Yang ketiga, syafaat daripada orang yang soleh. Kita kawan soleh, orang yang baik-baik pun tak ada. Contoh. Tapi di UM ni insya-Allah semua orang-orang yang soleh-solehah. Yang keempat, syafaat daripada anak yang meninggal sebelum akil baligh. Maknanya kalau ada, mungkin dalam kalangan pensyarah, ya Allah uji dengan Allah ambil anak dia meninggal, anak dia sedih. Kita ni tuan-tuan puan. Sedih orang yang meninggal mak ayah tu sedih, tapi sedih lagi kalau mak ayah yang meninggal anak. Agak sedih. Maka jangan sedih kalau anak kita bertikai waktu kecil. Sebab apa Nabi dia kata ini orang-orang yang akan bagi manfaat, syafaat kepada mak ayah dia bila dia mati nanti. Dan akhir sekali, apa yang akan jadi syafi'an? Kata Nabi SAW, Al-Quran. Maka Al-Quran ni lah, atas 5 ni tuan-tuan puan, mungkin Al-Quran lah yang kita boleh buat. Sebab apa? Sebab hak ni duduk depan mata kita, kita masih lagi boleh capai. Maka sebab tu kita sebut tuan-tuan puan, ambillah Al-Quran ini sebagai syafaat dengan kita tumbuhkan rasa dan emosi bila kita baca Quran. Rasa nak baca Quran, rasa kalau tak baca sehari tu rindu dekat Quran. Kita kalau tak baca sehari rasa puan-puan, tak rasa ya Allah apa jadi dengan hati kita ni tuan-tuan puan. Kat mana Al-Quran tu duduk dalam hati kita kalau kita tak ada rasa nak baca, tak ada rasa bila Al-Quran tu jauh dengan kita, mungkin kena semak balik apa masalah hati kita ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustazah. Jadi kalau kita tak ada rasa serba salah atau serba tak kena bila tak baca Al-Quran, nanti kita kena semak semula lah kan Ustazah. Jadi soalan yang seterusnya, Ustazah, saya nak tanya, kalau kita baca Al-Quran, tiba-tiba hati sayu dan sedih, padahal tak faham pun apa yang kita baca tu, apa faktor yang membuatkan hati tu sayu tiba-tiba tu Ustazah? Soalan daripada Ain Farisha. Terima kasih Ain. Masya Allah. Ni kadang-kadang kawan-kawan dia bagi support. Ni kawan Farah ke ni? Ya Ustazah, kawan asasi saya dulu. Masya Allah. Ni kawan-kawan yang baik ni bagi support. Baik. Macam mana kalau kita baca Quran, tiba-tiba kita sayu, kita sedih padahal kita tak faham apa kita baca. Ini kita sebut hati. Kadang-kadang kita tak faham tapi dia rasa. Itu hebat Allah Ta'ala tuan-tuan puan. Kan? Yang lebih rugi lagi adalah orang yang sudahlah tak baca. Hati pun tak rasa. Ini lebih lagi lah. Kan? Tapi yang ni Alhamdulillah kalaulah walaupun kita tidak faham tapi kita boleh rasa. Tapi tengoklah juga. Kita kata ada orang dia rasa sayu ni sebab musibah-musibah timpa dia baca Quran dia rasa sedih sangat. Sebab apa? Sedihnya hidup dia ni ditimpa dengan macam-macam masalah. Maka dia baca Quran seolah-olah Al-Quran tu sedang memberikan jawapan kepada dia. Ada orang dia rasa sayu macam tu. Jadi banyaklah faktor-faktor tu kalau kita nak sebut. Cuma kita sebut kan apa yang membuat hati dia sayu ini semuanya kita pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bila dia baca Al-Quran dia boleh senyum seorang-seorang. Contoh dalam kisah Nabi Sulaiman tadi. Al-Quran sebut fatabassama dhahikan. Dia seakan-akan senyum. Bila kita dengar orang senyum ni, kadang-kadang kita pun nak jadi senyum sendiri. Tapi ada orang bila dibaca ayat Al-Quran, فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, Quran kata. Ada orang yang bila dibaca Quran, jadi dia rasa bertambah iman dia. Maka sebab tu kalau ditanya apa faktor yang membuatkan hati sayu itu, kalau saya jawab beginilah, ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh gerakkan hati kita untuk kita rasa sayu, Allah boleh gerakkan hati kita untuk rasa hibah, Allah boleh gerakkan hati kita ni macam yang tuan-tuan buat waktu ni. Saya sebut tuan-puan, yang ada dengan kita waktu ni. Mungkin tersangkut je tengok sini kan. Farah share link tadi kat kawan-kawan kan. Kawan-kawan pun klik, adik-adik buka contoh. Mungkin ada dalam kalangan pensyarah yang tak berhajat pun nak tengok asal-asal. Tiba-tiba tertengok. Semua yang ter ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata kun, fayakun. Allah kata hari ni, contoh kan.
Hari ni patutnya kita sibuk buat benda lain. Tapi tiba-tiba berada di sini dengan kita. Kan macam ada ni Puan Dahlia, siapa Dahlia, ada Izzah Sabri, ada Nurul Zulkifli, ramai kalau kita nak sebut nama ada dengan kita hari ni. Sebab apa? Saya selalu sebut, saya rasa sangat rendah diri. Saya dengan tuan-tuan, puan-puan, kita berbeza. Saya duduk di sini sebab saya dijemput untuk duduk di sini depan tuan-tuan, puan-puan. Tapi tuan-tuan, puan-puan duduk depan saya ni, duduk depan skrin ni jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak bagi tuan-puan, tak ada siapa yang boleh halang. Sebab tu ingat, ni semua kita kata apa? Ni ruang dan peluang yang Allah bagi kat kita. Tak semua orang dapat. Sebab tu Nabi SAW bila mana bapa saudara dia yang paling kasih kat dia, dia paling cinta kat dia, bila mana bapa saudara dia nak meninggal di hujung usia, bapa saudara Nabi siapa pula dah ustazah? Macam biasa. Kita dah cakap ustazah tanya, ustazah lah jawab kan. Bapa Nabi nama dia Abu Talib. Waktu orang tinggal Nabi, dia yang duduk di depan. Bila orang singkirkan Nabi, dia yang berdiri di depan mempertahankan Nabi SAW. Tapi sampai hujung usia dia tak nak mengucap 2 kalimah syahadah. Maka bila bapa saudara dia tak mengucap, bayang kita kan, ayah kita tak mengucap, mak kita tak mengucap. Nabi SAW, Nabi buat apa? Dia minta dengan Allah. Ya Allah, bagilah hidayah pada bapa saudaraku, ya Allah. Apa jawapan Allah, tuan-tuan perempuan? Logik akal manusia, Allah ni sangat kasih kepada Nabi SAW. Tapi apa yang Allah jawab pada Nabi, ini yang kita nak kena belajar ni. Allah bagi pesanan supaya pesanan ni sampai kat kita hari ni. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalau Allah nak bagi hidayah, Allah kata apa kat Nabi Muhammad, innaka la tahdi. Kau tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau nak, tapi aku boleh bagi hidayah pada siapa-siapa yang aku suka. Sebab tu macam buat select buat program hari ni. Kan, select tak tahu pun siapa yang nak main tengok ni. Dia buat invitation umum saja. Siapa nak main sini? Tuan-tuan perempuan lah yang Allah jemput. Tengok, tekan. Tekan tadi digerakkan oleh hati. Siapa yang gerakkan hati tuan-tuan perempuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu syukur banyak-banyak walaupun hari ini hanyalah kebetulan, tapi kebetulan hari ini kita doakan mudah-mudahan inilah kebetulan yang membawa keberkatan dalam hidup kita. Tuan-puan duduk sekejap 1 jam lebih dah ni kan, 1 jam 20 minit. 1 jam lebih duduk kat sini tuan-puan. Nanti bila bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bila ditanyakan ke manakah umurmu telah digunakan, tuan-tuan puan-puan boleh jawab, ya Allah, rupanya dalam hidup aku pernah satu hari pada 27 hari bulan 4, 1 jam 20 minit aku duduk depan skrin ni, ya Allah, aku cari ilmu untuk aku kenal Al-Quran, ya Allah. Tuan-tuan, untungnya kita. Berkat inilah yang limpah-limpah masuk dalam keluarga kita, yang hatinya susah Allah boleh senangkan, yang rasa rezekinya sempit Allah boleh lapangkan, tuan-tuan. Wallahu a'lam. InsyaAllah, jadi kita pergi ke soalan yang terakhir. InsyaAllah, ada soalan yang terakhir ke? Ustazah, saya nak tanya bagaimanakah nak istiqamah dalam tafsiran dan hafazan surah-surah? Silakan Ustazah. Baik, sedap namanya Farah Insyirah. UUM ni memang tempat berhimpunnya Farah-Farah ke? InsyaAllah. Ada Farah Insyirah, ada Dahlia Farah. Masya Allah. Kan? Adinda kita hari ni pun namanya Farah. Apa makna Farah ni tuan-puan? Farah ni maknanya gembira. Jadi insyaAllah Universiti Utara Malaysia ni tempat untuk orang-orang bergembira ni insyaAllah. Baik. Farah tanya macam mana nak istiqamah mendalami tafsir dan hafazan surah-surah. Mungkin kita boleh sekalikan dengan soalan satu lagi daripada Fuzia Umar kan. Saya tengok ni ada Puan Fuzia Umar tanya. Kenapa saya sedang baca Al-Quran datang idea yang baik-baik? Adakah ujian darinya ataupun saya tak khusyuk dalam baca Quran? Baik, dua soalan ni kita combinekan sekali. Macam mana kita nak istiqamah untuk mendalami Al-Quran? Nak istiqamah tak ada jalan mudah. Mesti dengan cara mujahadah. Kena lawan. Mai rasa malas tuan-puan, bukan setakat kita orang biasa-biasa. Orang yang belajar agama pun malas. Tapi kena lawan lah. Macam kita kan. Kenapa esok exam, hari ni kita baca
baca buku nota lagi. Satgi 2 minit nak masuk dewan peperiksaan, masih lagi buka buku nota. Sebab apa? Sebab ada push factor. Apa push factor dia? Satgi nak jawab tak tahu ni. Sama macam Quran. Macam mana kita nak istiqamah? Satgi aku nak bawa apa depan Allah ni tuan-tuan puan. Inilah push factor kita. Motivasi kita ni. Takutnya duduk depan Tuhan. Allah kata dalam Al-Quran, "Faman yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan." Kalau siapa nak jumpa Allah, buat amal soleh. Kemudian Allah kata apa lagi? Nanti akan ada kelompok-kelompok. Kita baca dalam surah As-Sajdah, kita baca kan. Ada orang-orang yang akan kata inna sami'na wa absarna wa sami'na inna absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Wahai Allah, kami dah dengar dah balasan-balasan untuk orang yang tak mau baca Quran, orang yang tolak Quran. Kami dah tengok dah macam mana balasan-balasan kat mereka ini. Farji'na, kembalikan kami ke atas muka bumi ni ya Allah. Sat saja, tidak 1000 tahun. Dalam ayat yang lain Allah kata tidak 1000 tahun, sat saja. Ajal yang qarib. Kita minta sat saja untuk kami buka Quran, baca balik. Ya Allah, ada orang-orang yang macam tu tuan-tuan puan. Maka jadikanlah ini sebagai motivasi. Adakah kita nak jadi orang yang sampai di akhirat nanti orang yang berteriak minta dengan Allah, farji'na ya Allah, kembalikan kami atas muka bumi ini ya Allah untuk kami baca Al-Quran ya Allah? Ataupun kita nak jadi orang-orang yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah udkhuli fi ibadi. Allah kata ada satu kelompok lagi orang yang Allah kata, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pasal apa jiwa ni boleh tenang? Dia baca Quran, dia jaga semayang, dia puasa dengan sebaik-baiknya. Allah kata apa? Irji'i, pulanglah. Pulanglah dekat Allah, masuklah dalam syurga Allah dengan hamba-hambaku yang soleh, yang beriman yang lain. Kemudian dia kata apa? Dia kata macam mana? Dia kata kalau tengah baca Quran tu datang idea-idea yang baik. Baguslah kalau kita kata idea-idea yang baik ni. Cuma kena tengok idea yang macam mana. Sebab sembahyang ni, dia kalau tuan-tuan perempuan rajin baca, dia ada satu, saya pernah ada baca satu research daripada seorang doktor perubatan. Dia kata apa? Waktu kita sembahyang ni, kita punya hubung saraf-saraf kita tu, saraf-saraf kita yang berhubung tu, dia sama dalam keadaan waktu kalau nak digambarkan, dia kata sama macam waktu kita duduk dalam bilik air tu kan, waktu kita nak buang air besar tu, dia termenung. Fasa termenung itu dia kata saraf itu sama. Maknanya apa? Kalau kita hanyut, dia akan bawa kita lari daripada sembahyang kita. Tapi kalau kita fokus, kita akan betul-betul dapat ni apa yang kita nak. Maka kalau waktu kita sembahyang tu, kadang-kadang kepala otak kita ni fikir macam-macam, tu tak perempuan? Tuan-tuan pun sama jugalah. Kadang-kadang dia fikir, mana kita cari, tapi ajaib sembahyang ni, angkat takbir tu lah, dia datang. Kan? Tengah duk baca Quran, waktu tu datang. Kalau idea yang baik-baik, tak ada masalah kita kata. Sebab ini, kita kata ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah ujian ataupun kerana kita tak khusyuk baca Quran? Dia banyaklah. Pada saya, khusyuk ni bukan makna kita baca sampai kita tak, orang Kelantan kata tak khabar, tak. Sampai kita tak sedar abang, tak. Baca Quran, khusyuk ni apa makna dia? Khusyuk ni kalau kita baca tu, kita sedap dan kita tahu serta hadir diri kita ni kat depan tu. Maka sebab tu kalau ditanya ini ujian daripada Allah ataupun kerana tak khusyuk, ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kerana kita tak khusyuk. Maka sebab tu niat yang baik-baik, buat yang baik-baik, insya-Allah Allah akan beri yang baik-baik pada kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah, semoga Allah terus melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung program, dah terlebih program dah pun. Jadi sebelum kita akhiri perkongsian, mungkin Ustazah boleh kongsikan pesanan ringkas buat generasi muda, khususnya mahasiswa dalam mengukuhkan cinta mereka, cinta kami kepada Allah melalui Al-Quran, insyaAllah. Silakan Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbicara soal nak dan rasa untuk membaca Al-Quran ini, pertama saya nasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan perempuan, adik-adik yang ada bersama dengan kita waktu ni. Nak baca Al-Quran ni, saya suka untuk ringkaskan kita punya perbincangan ni dengan nak. Apa nak? N-A-K. Nak ni, N yang pertama, cuba untuk nikmati Quran yang sedang kita baca. Yang kedua,
cuba amati apa yang kita baca. Dan yang ketiga, cuba kenali apa yang sedang kita baca. Kalau kita nikmati, kalau kita amati, kalau kita kenali, maka insya-Allah kita akan masuk dalam kelompok orang-orang yang Nabi SAW kata apa? Kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban walam takun khamisan fatahlik. Nabi SAW bagi pesan, Nabi kata, jadilah kamu orang yang alim, orang yang belajar. Kerana di sana ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Duduklah kerja apa pun. Dia tidak semesti jadi ustazah, jadi engineer, jadi businessman. UUM terkenal dengan business school dia. Jadilah businessman, jadilah adik-adik, jadilah engineer, apa pun bawa Quran dalam hidup kita, insya-Allah kita takkan sia-sia. Nabi kata jadilah kun aliman, orang yang alim. Tak boleh jadi orang yang alim, kun muta'alliman, jadi orang yang belajar. Macam tuan-tuan puan adik-adik buat hari ni, duk Ustaz. Kita tidak orang yang arif, tetapi kita belajar. Ini. Kemudian Nabi kata, ataupun jadi kun mustami'an, tak boleh nak belajar, dengar pun tak apa dah. Tak boleh nak pergi kelas, tak boleh nak belajar. Mustami'an, macam hari ni. Alhamdulillah. Kemudian Nabi kata, ataupun kun muhibban, tak sempat nak dengar, tak sempat nak belajar, tak sempat nak baca, kun muhibban. Jadilah kita orang yang suka. Suka pun tak apa dah. Nabi kata jangan jadi orang yang kelima. Siapa dia khamisan ni? Selain daripada 4 tadi. Fatahlik, Nabi kata kamu akan binasa. Maka dengan hadis Nabi SAW ini, tuan-tuan, kita belajar, mudah-mudahan bulan Ramadan ini, bulan yang tempat turunnya Al-Quran ini, bulan yang menjadi mulia kerana turunnya Al-Quran ini, mudah-mudahan menjadi satu ruang untuk kita meletakkan diri kita ini untuk jadi orang yang cintakan Al-Quran, orang yang suka baca Al-Quran, orang yang dia dapat syafaat di hari kiamat nanti kerana Al-Quran. Macam kita duk baca dalam doa Al-Quran tu kan. Ni doa ni yang tinggal tuan-puan. Saya nak tutup dengan doa ni. Selalu kita bacakan bila dah habis baca Quran tu. Baca apa? Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ya Rabbal Alamin. Apa maknanya? Wahai Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imaman, jadikanlah ia sebagai pemimpin kami, wa nuran sebagai cahaya kami, wa hudan sebagai petunjuk kami, wa rahmatan, rahmat untuk kami. Allahumma dhakkirna, wahai Allah, ingatkanlah kami min huma nasina, daripada apa yang diluputkan pada kami ya Allah, daripada apa yang kami terlupa ya Allah, wa 'allimna, ajarkanlah kami apa yang tak kami ketahui, warzuqna tilawatahu, kurniakanlah kami ya Allah rezeki untuk baca Al-Quran, ana al-laili wa atrafan nahar, siang dan malam ya Allah, waj'alhu lana hujjatan, dan jadikanlah ia sebagai perisai kami ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan semesta alam. Jadi baca doa ni banyak-banyak tuan-tuan puan. Mudah-mudahan Al-Quran jadi syafaat kepada kita, peneman daripada dunia sampai dalam kubur nanti. Wallahu a'lam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebenarnya sangat banyak butir-butir ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Nazirah kita hari ini. Semoga kita dapat kutip satu persatu dan amalkan. Tapi kalau kita tak dapat kutip, tak apa, anda boleh tonton semula rakaman live ni dan sebarkan manfaatnya insya-Allah. Okey, terima kasih Ustazah. Jadi diingatkan sekali lagi kepada semua peserta, kepada semua penonton untuk stay tune ke hujung nanti untuk kita scan paparan QR code yang akan ditayangkan. Jadi saya mewakili pihak penganjur Select UUM mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustazah Nazirah Abu Bakar atas kesudian Ustazah untuk bersama dengan kami pada pagi ini. Walaupun hingga ke 1.5 jam pun Ustazah masih steady Ustazah. Jadi sangat banyaklah manfaat yang kami dapat, dan insyaAllah terima kasih juga kepada semua penonton yang telah memeriahkan lagi sesi pada pagi ini dan memberi kerjasama yang terbaiklah sepanjang program yang berlangsung. Jadi semoga kita menjadi manusia, menjadi hamba yang sentiasa mendekati dan
mengamalkan Al-Quran, insya-Allah. Semoga kita sentiasa berada di bawah lindungannya dan mendapat manfaat daripada sesi pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Waalaikumsalam. kita berjumpa lagi di sesi Select Talk yang keempat akan datang, insyaAllah. So stay tune untuk perkembangan lanjut. Tunggu.